Assalamualaikum guys, welcome back. Nampaknya naratif pasal isu arwah adik Zaharif seperti mana yang dirisaukan oleh para netizen mungkin jadi kenyataan selepas ada beberapa orang peguam yang meluahkan ataupun menyuarakan pandangan diorang pasal kes arwah adik Zaharif. Macam yang kita tahu, kes arwah adik Zaharif ni dah pun masuk ke Akta 302 yang mana pelaku mungkin boleh dikenakan tindakan hukuman gantung ataupun penjara sehingga 40 tahun dan juga 12 kali sebatan lepas berlaku satu peristiwa yang menjadikan bila kata arwah adik Zaharif ni dilanggar oleh pelaku sampailah dia kehilangan nyawa. Sebelum ni Mahkamah Magistrate dah pun klasifikasikan kes ni sebagai 302 yang mana si pelaku ni bakal dihadapkan ke Mahkamah Tinggi pada Februari 2024. Jadinya kita tunggu je lah apa proceeding yang seterusnya. Dan sebelum ni pun aku ada sembang dengan korang yang mana ada yang dakwa sebelah bahagian suspek sekarang ni tengah giat untuk adjust apa yang patut supaya si suspek ni boleh terlepas dari Akta 302. Tapi benda tu standard lah sebab setiap daripada siapa yang terlibat memang akan buat prosedur yang sama, daripada lawyer sampailah mereka yang terlibat secara langsung dan juga mungkin yang tak langsung. Contohnya lah macam kata ada budak-budak yang tengah main bola, lepas tu tiba-tiba tertendang, terkena pula cermin jiran, pecah. Confirm masing-masing akan keluarkan cereka masing-masing, betul tak? Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Apa-apa pun, baru-baru ni ada 3 pandangan dari 3 lawyer yang berbeza berkenaan dengan kes arwah adik Zaharif ni, yang mana salah seorangnya berkata, Peguam Kanan Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, wujud salah tanggapan dalam kes yang dilihat sebagai kemalangan jalan raya namun disiasat mengikut Seksyen 302 yang diperuntukkan untuk kesalahan membunuh tanpa niat. Dan untuk info, kes kemalangan sememangnya tidak pernah disiasat mengikut Seksyen 302 kerana apabila kita mengatakan tentang kemalangan, maka ianya sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba atau di luar jangkaan. Namun, jika siasatan awal pihak berkuasa mendapati bahawa sesebuah kenderaan itu dijadikan sebagai senjata sehingga meragut nyawa, barulah kes terbabit akan disiasat mengikut seksyen berkenaan. Pihak pendakwaan perlu membuktikan kepada mahkamah bahawa kenderaan yang digunakan oleh seseorang tertuduh dijadikan sebagai senjata hingga mencapai maksud niat di dalam undang-undang. Contoh, kalau kata ada orang pegang tuku besi, dia tahu alat itu mampu untuk mencederakan hingga membunuh, tahu itu sudah cukup untuk mencapai niat undang-undang. So, contoh lagi lah kalau kata peguam ataupun hakim, tak kisahlah yang mana satu yang akan tanya, diorang tanya kepada pelaku, adakah anda tahu yang senjata yang anda gunakan tu mampu untuk membawa kecederaan hingga membunuh? Kalau katalah si pelaku tu kata, saya tahu yang Arif, dan terbukti dia bersalah, habis. Dan let's say lah kalau kata undang-undang tu tak dipenuhi untuk seseorang itu dihukum mengikut Seksyen 302, ia boleh bertukar kepada Seksyen 304 iaitu bunuh tanpa niat yang memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup ataupun maksimum 30 tahun. Aku rasa yang tu kalau dapat pun okey juga semua hidup tu. Dan seorang lagi pengarah iaitu pengarah advokasi khidmat peguam Mahmud Jun berkata, Mahmud Jumaat, menerusi seksyen berkenaan, ia memerlukan takat pembuktian maksimum melampaui keraguan munasabah 302 tu lah. So cabaran untuk pihak pendakwa ialah untuk penuhkan kriteria 302. Beban pembuktian sukar untuk buktikan bahawa tertuduh bertanggungjawab mengakibatkan kematian kepada si mangsa. Ia juga perlu merangkumi bahawa perbuatan tertuduh tu bukan dari kecuaian ataupun tersalah tapi memang atas niat yang boleh disesuaikan pada mana-mana kehendak Seksyen 300. Pihak penyiasat ataupun pendakwaan bukan je perlu keterangan yang cukup dan semaksimum mungkin tapi juga perlukan bukti yang kukuh serta senarai saksi yang boleh bagi keterangan dengan tepat, jelas tanpa keraguan. Dan seorang lagi peguam iaitu Faizal Abdul Rahman kata dia berpendapat bahawa perlu ada beza antara kemalangan jalan raya dan juga perbuatan kekerasan atau keganasan di jalan raya. Jika kita sebut tentang keganasan di jalan raya pula, saya berpandangan sepatutnya tak wajar dikategorikan sebagai satu kemalangan sebagaimana definisi biasa. Untuk bezakan dua-dua ni, fakta kes setiap kejadian perlu diteliti setiap satu dengan cermat. Saya akui tak ada kes kemalangan jalan raya yang termasuk dekat dalam Seksyen 302, tapi itu tak menghalang pihak pendakwa untuk dakwa seseorang ikut seksyen berkenaan jika didapati kematian bukan disebabkan oleh
kemalangan. So aku nak tegaskan dekat sini, ini ialah pandangan peguam-peguam mengikut kapasiti undang-undang yang ada dekat negara Malaysia. Dan aku setuju pandangan dari netizen ni yang mana dia kata mahkamah kita adalah mahkamah undang-undang sekular, bukan sidang keadilan atau majlis penimbang tara automatik. Maknanya ini adalah medan pertempuran di antara peguam kedua-dua pihak yang bertelagah di mana keputusannya belum pasti. Kedua-dua ada peluang yang sama. Dan seorang lagi kata pendakwa yang hebat saja boleh kekalkan 302 ni. Bukan senang nak buktikan. Tak ada video lagi, saksi cakap lain je memang habis. Tukar section. Kalau ada video dikejar ke apa ke memang mantap lah. Apa pun semoga dipermudahkan segala urusan. So, kemana kita dengan info-info ni semua? Adakah kita perlu buat perarakan dari satu bandar ke satu bandar yang lain untuk membantah sekiranya berlaku ketidakadilan sewaktu hukuman dijatuhkan, ataupun adakah kita perlu untuk gegar rumah si pelaku tu sebabkan kita nak bawa keadilan kita sendiri? Dia tak perlu pun semua benda tu. Aku cuma nak minta bantuan dan jasa baik daripada korang semua yang mungkin jadi saksi di tempat kejadian, ataupun korang ada rakam dekat dashcam ataupun CCTV dekat rumah korang tu, tolong periksa dan tolonglah bawa pergi bagi keterangan dekat pihak berkuasa, bawa sekali dengan korang punya bukti-bukti yang ada tu semua, serahkan kepada diorang dan pastikan korang ada kopi korang sendiri. Dan kalau boleh, kalau kata korang ada lawyer, serahkan juga kepada lawyer korang untuk simpanan, sebab benda ni paling penting sebenarnya. Kita fit segala bukti, kita bagi segala keterangan yang tak bercanggah dengan apa yang berlaku. Semoga dengan apa yang kita buat ni, kita mampu pastikan undang-undang tak boleh ditwist oleh sesiapa, dan sekiranya suspek memang bersalah, makanya dia dapat dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. Yes, memang betul dekat kereta suspek ni ada dashcam, tapi korang rasa apa yang jadi pada dashcam tu ataupun pada memory card dia? Setakat ni kita belum dapat lagi jawapan, tapi insyaAllah next year kita dapat tahulah apa alasan ataupun apa yang jadi pada dashcam tersebut. Apapun, aku harap tak ada siapa yang buat tindakan melulu pada suspek tersebut, sebabnya pada aku keadilan yang sebenar akan kita dapat pada dunia satu lagi. Dunia sekarang ni kita boleh twist, kita boleh kaburkan, tapi 100% confirm dekat dunia sana nanti setiap dari tindakan kita akan ada balasan. Aku cakap ni bukan apa, sebabnya ada pula yang duk bangga dia ada kabel sana, dia ada kabel sini, dan masing-masing punya yakin yang diorang boleh override keadilan. Anyway, kita tunggulah update yang seterusnya dan kita teruskan berdoa. Dan macam aku cakap tadi, kalau kata korang ada maklumat pasal kejadian tu, tolonglah tampil pergi ke pihak berkuasa dan pergilah buat keterangan. Semoga dengan pertolongan kita semua ni, keadilan dapat ditegakkan. Dan akhir kata pepantun, campak benih atas tanah, untung badan jadi tanaman. Aturan manusia boleh ubah, aturan Tuhan tak terlawan. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Barang dia mahal sini, bang.